Assalamualaikum, nama saya Siti Syazam binti Abang Effendi. Matric number DPH 2020-24626 dari kelas 2F. Saya akan membentangkan bagi pengenalan krisis COVID-19. COVID-19 ataupun coronavirus ialah virus yang sangat kecil dan amat membahayakan. Dia merebak pada akhir tahun 2019 dan dikabarkan bermula di Wuhan, China. Virus ini dikatakan amat bahaya kerana dia telah membunuh 1.95 million manusia di seluruh dunia dan virus ini akan menyerang sesiapa sahaja yang amat membimbangkan kita, terutamanya pada warga emas, bayi, ibu mengandung kerana mereka mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Antara gejala ketara yang kita akan lihat kepada mereka yang terkena wabak ini ialah mereka akan demam, batuk kering dan juga lesu dan simptom-simptom lain seperti pening kepala dan juga cerit-berit dan lain-lain. Di Malaysia, kes COVID-19 kini amatlah melonjak naik sehinggakan mencapai 4,000 kes ke atas. Ini amat membimbangkan dan telah menjejaskan banyak sektor di negara kita. Antaranya ialah sektor pendidikan, perkilangan, ekonomi negara kita jatuh dan juga taraf hidup rakyat menjadi rendah. Industri halal di negara kita juga terkesan kerana ekspor dan import barangan dan makanan halal tidak dapat dilakukan dengan lancar kerana kesulitan dalam melakukannya dalam semasa pandemik ini. Menurut kenyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, jumlah ekspor negara kita susut sebanyak 23.8% menjadi RM64.92 bilion. Jumlah import negara kita juga susut sebanyak 8.0% menjadi RM68.42 bilion. Oleh itu, kerajaan kita telah membuat inovasi dan peraturan baru untuk menambah baik keadaan rakyat semasa pandemik ini. Contohnya, bagi mereka yang belajar dan juga bekerja, mereka diberi kelonggaran untuk melakukannya di rumah seperti online classes dan juga work from home. Mereka menggunakan platform seperti Zoom, Meet, Webex dan lain-lain. Bagi membendung penularan wabak ini daripada terus berleluasa, kerajaan kita telah membentuk satu sistem iaitu Standard Operating Procedure di mana kita perlu mematuhinya 100% seperti kerap mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan juga mengekalkan jarak 1 meter antara orang lain agar wabak itu tidak mudah terjangkit kepada kita. PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan juga dilaksanakan di Malaysia. Ini bagi mengurangkan pergerakan dan juga dapat mengurangkan wabak ini terus berjangkit. Oleh itu, kerajaan juga telah memberi bantuan khas kepada mereka yang terjejas semasa pandemik ini berlaku yang belum ada penghujungnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Maisarah binti Sobri dari kelas DPH2E. Nombor matrik saya ialah DPH 20202461. Baiklah, saya akan terangkan tentang impak pertama dan juga solusinya. Impak pertama berkenaan tentang isu penyeludupan daging kata. Penularan wabak COVID-19 kini bertambah buruk serta ia telah memberi kesan yang ketara kepada negara kita. Antaranya ialah mengenai isu penyeludupan daging kartel yang menggunakan logo Halal Malaysia. Pada 2 Disember yang lalu, negara kita digemparkan dengan penyeludupan daging kartel sejuk beku dari negara China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum dibungkuskan semula dengan menggunakan logo halal lalu dijual ke seluruh pasaran Malaysia. Namun, penyeludupan ini telah ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Daging kartel ini dipercayai telah beroperasi selama beberapa tahun secara rahsia yang bertempat di sebuah gedung di Senai, Johor Bahru. Mereka telah melakukan operasi pemalsuan label dan cop palsu lalu dibungkuskan semula untuk dijual ke pasaran. Mereka juga telah mengemukakan dokumen palsu seperti borang kastam, permit import, sedia halal dan resit bayaran.
Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menyita sebanyak 1,500 tan daging beku tersebut yang bernilai 30 juta ringgit. Mereka juga telah mengesahkan tiada unsur daging babi dalam proses penyeludupan. Taktik jahat ke atas penyeludupan daging kartel ini ialah mereka mencampurkan daging yang berstatus halal dan tidak berstatus halal. Hal ini juga menimbulkan keraguan tentang status kehalalan daging tersebut. Akibat daripada isu yang menular ini, pihak JAKIM telah menjadi sasaran pengguna untuk melepaskan amarah. Ada yang mengatakan bahawa pihak yang bertanggungjawab itu menjalankan operasi pembungkusan semula daging kartel itu selama 40 tahun. Selain itu, Dewan Negara juga turut membahaskan usul daging kartel selama 30 minit bagi mencari solusi berkenaan isu ini. Seterusnya, saya mulakan dengan solusi impak pertama. Solusi bagi permasalahan isu daging kartel ini ialah pihak kerajaan perlulah mengambil serius tentang status halal sesuatu produk, tidak kira bahan mentah ataupun bukan mentah. Seterusnya, menggesa semua agensi yang terlibat seperti Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS), Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Lembaga Pelabuhan Johor dan negeri lain untuk memantau pengeluaran daging agar tidak munculnya isu syubhah dalam pengeluaran tersebut. Selain itu, sekiranya pemegang permit import AP didapati terlibat dalam isu penyeludupan ini, maka mereka mestilah dikenakan hukuman seperti menggantung lesen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nadia Pintar Mak Farid. Nombor kad metik saya di PH 2020-24652 dan saya daripada Keladi P2F. Bagi bahagian saya dapat impak yang kedua iaitu impak terhadap syarikat besar dan peniaga kecil dan sederhana iaitu PKS. Berikut adalah akibat penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat menyebabkan pelbagai impak yang mengejutkan dan sangat ketara dalam kesihatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Salah satunya impak terhadap industri halal. Bagi impak yang menyebabkan sektor industri halal itu merudum ialah daripada segi perniagaan atau makanan halal dengan kadar yang tinggi terutama pada syarikat besar dan peniaga kecil dan sederhana. Ini menyebabkan masalah ekonomi di dalam negara kita. Bagi syarikat pembuatan makanan halal yang melabur dalam otomosi sebelum pandemik dapat bertahan, firma khidmat makanan hadapi masalah kekurangan pekerja, bilangan pelanggan yang semakin merosot. Di sebalik itu, terdapat beberapa industri yang dapat dilihat berada pada winning station dalam keadaan krisis ekonomi ini. Antara industri yang mempunyai permintaan yang tinggi adalah industri halal iaitu bekalan makanan dan peruncitan. Ini terbukti apabila pada awal tempoh PKP dahulu stok makanan di semua pasar raya habis dijual. Contoh roti gardenia licin dalam sekelip mata sahaja sehingga pihak bakeries KL Sdn Bhd mengeluarkan kenyataan di mana tahap pengeluaran berada tahap yang maksimum. Permintaan yang tinggi, produk yang mudah sedia kian terjejas pada operasi pengilang. Bagi solusi yang kedua, syarikat seperti kilang yang menghasilkan makanan dalam industri halal terdapat pengkongsian pintar melalui pembuatan kontrak. Sekiranya segala usaha mendapatkan kembali kilang pemprosesan akan kembali beroperasi kepada bebanan penuh gagal, pihak pengilang masih boleh atau disarankan untuk mengenal pasti pengilang lain dalam sektor pembuatan makanan yang sama dan berstatus GMP dan HACCP bagi memenuhi demand luar biasa tersebut. Secara pembuatan kontrak, ini bermakna segala bahan mentah dan resepi atau ramuan akan disediakan pengilang utama dan hanya proses menghasilkan produk makanan tersebut dibuat di kilang lain secara serentak dengan kapasiti sedia ada tanpa bebanan penuh. Daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nurul Atila binti Nur Azizal dari kelas DPH 2D. Nombor matrik saya ialah DPH 2020-24-581. Seterusnya, COVID-19 juga telah memberikan impak yang besar kepada ekspor dan import barangan halal di negara kita. Seperti yang kita tahu, import dan ekspor adalah sumber ekonomi yang utama untuk mengembangkan ekonomi di negara kita. Seperti contoh yang dapat kita lihat ialah ekspor Malaysia susut sebanyak 25.5% dari tahun ke tahun pada Mei 2020 kepada paras terendah dalam tempoh 11 tahun. Penurunan ketara sejak Mei 2019 dan semakin buruk turunan dia kerana pandemik COVID-19 ke atas ekonomi yang bergantung kepada ekspor menurut MIDF iaitu Amanah Investment Bank Berhad. Import Malaysia juga surut sebanyak 30.4% dari tahun ke tahun. Penyusutan ini telah berlaku sejak Januari 2009 dan semakin menyusut sejak tersebarnya penularan wabak COVID-19. Berikutan perkara tersebut telah berlaku kerana seluruh negara telah dijangkiti oleh wabak COVID-19. Malaysia tidak dapat untuk mengeksport barangan halal yang daripada Malaysia untuk negara luar. Hal ini kerana pembekal di negara kita tidak mempunyai bahan mentah yang halal yang cukup untuk dihantar ke negara luar. Pihak petani juga pihak petani juga tidak boleh keluar untuk bercucuk tanam kerana pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP. Begitu juga dengan negara luar. Mereka juga tidak dapat mengimport barang-barang kepada negara kita kerana tidak mencukupi bahan mentah juga. Solusi kepada impak tersebut adalah pihak MITI telah menjalankan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penularan COVID-19. Antaranya adalah saringan CLQ atau tempat penginapan. Semua pembekal bahan mentah ataupun pihak petani perlulah melakukan saringan ini supaya diyakini bebas daripada penyakit COVID-19. Kesemua pekerja juga perlulah mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak MITI. Pekerja juga perlu merekod setiap pergerakan keluar masuk mereka di sektor tersebut. Dengan langkah yang telah dijalankan oleh pihak MITI dan pihak kerajaan, kerajaan berharap agar pekerja akan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Pihak kerajaan juga telah menyuruh semua sektor ekonomi untuk kembali aktif untuk memulihkan kembali ekonomi negara kita yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Mak Samri. Nombor matrik saya DPH 2020-24-639. Saya daripada kelas DPH 2F. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesimpulan. Perkara yang berlaku di negara Malaysia ini sesuatu yang amat dikesali. Walau bagaimanapun, dari sudut yang berbeza ini menunjukkan bahawa masyarakat kita begitu prihatin dan kejaknaan tentang hukum hakam agama berkaitan halal dan haram. Ia merupakan satu isu yang sensitif dan menggambarkan betapa kuat pegangan agama dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Kami berharap pihak berkuasa perlu bertanggungjawab dalam perkara ini agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan cekap dan amanah. Selain itu, pemeriksaan, pemantauan dan penguasaan haruslah diperketatkan dan dijalankan dengan lebih efisien dan menyeluruh bagi memastikan isu seperti ini tidak berulang lagi di masa akan datang. Oleh itu, agensi-agensi kerajaan yang terlibat atas tindakan responsif dalam menangani isu ini perlulah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Pihak atasan perlulah mengambil lebih masa memasarkan import produk halal lagi-lagi pada musim COVID-19 ini berlaku agar kita menjaga kebersihan dan dapat mengelakkan
terkena penyakit tersebut. Setiap kali pembelian dan penghantaran dilakukan di satu lokasi, mereka perlulah mengemas kini di dalam sistem aplikasi bagi kemudahan pengguna dalam merancang pembelian tanpa panik. Di samping itu juga, pihak atasan perlulah menolong orang yang memerlukan kerana disebabkan COVID-19 ini, kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaan, malah juga pendapatan yang tidak mencukupi. Pihak atasan haruslah memberi bantuan atau sumbangan kepada mereka yang memerlukan agar mereka dapat keperluan yang cukup dan sempurna untuk di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.